saya nak mungkin mengungkap semula sedikit kerana saya faham kadang-kala Datuk ya, bila kita mahu meraih kemenangan ataupun merealisasikan perjuangan, titik permulaan bagi Datuk Wira Mahfuz memang jauh lebih lama lagi. Tapi saya ini, ya walaupun ketika itu juga berbintikan Anwar Ibrahim, tapi saya masuk gelanggang reformasi kerana saya sayangi, ya, bukan sahaja perjuangan, agenda mahu merubah Malaysia ya, ke arah yang lebih baik. Tapi saya masuk bertanding tahun 2008 ketika itu kerana rata-rata rakyat terbanyak memberikan sokongan kepada kita walaupun tidak mengenali dengan rapat, walaupun mereka tahu cabaran yang pelbagai, kerana mereka percaya dengan agenda reformasi yang dibawa. Maka fast forward ya, kita sampailah ke saat ini. Saya pasti ramai tak sangka dengan ledakan sentimen jahat perkauman ya, yang menanam kebencian, yang mengakibatkan kita kalah di banyak kerusi. Bagi keadilan alhamdulillah buat Sungai Petani ya, Nurin. Tetapi pada masa yang sama, bila ini berlaku, saya nak tekankan, cabaran kita menang bukan soal menang, alamak tiba-tiba kita dibebani dengan hutang. Kita menang-menang, kita ingat kita boleh ada satu wadah yang mudah untuk dibentuk. Bila kita mengambil jawatan, kita nak pastikan kita boleh siasat fail-fail yang berwajib, memastikan kita bekerjasama ke arah untuk tidak ada lagi tender terus. Tender terus bukannya sikit saudara-saudari. Dia 200 juta kurang-kurang. Kadang-kadang melebihi 900. Tapi kerana saya mahu memastikan ya, kita tunjukkan kepada orang ramai bila kita melaksanakan sesuatu, niat kita bukan untuk kaur untung, kaur projek, maka saya sekarang bertugas di bawah naungan Tan Sri Hassan Marikan. Tan Sri Hassan hero yang telah dikeluarkan daripada kepimpinan Petronas oleh silap PM. Silap nama. Ya, jadi memang mantan Perdana Menteri negara kita, tak sebut yang mana satu, memang telah menjatuhkan beliau, tetapi beliau membina nama yang begitu tersohor di Singapura. Ya. Sekarang kembali di Malaysia bersama anggota-anggota Majlis Penasihat. Saudara-saudari, kerana bila kita katakan kita mahu perubahan, saya faham ada 1001 aulawiyat yang sepatutnya kita penuhi, tetapi buat masa ini belanjawan 2023 contohnya, mana mungkin kalau tidak ada komitmen kepada agenda untuk mengupayakan rakyat terbanyak, maka kita buat kali pertamanya jelas menggunakan dana negara yang sebegitu terhad. Kenapa saya sebut? Tanya saja SPRM. Mana pihak yang berani luluskan projek, dia letak dana lebihan sumbangan kepada syarikat yang sama. Projek diluluskan masuk ke dalam syarikat yang dia anggotai. Jadi dah kena tangkap, kata pula saya menjadi mangsa. Saudara-saudari, berani buat, berani terima akibatnya. Tapi nak maklum, dengan segala keterbatasan, kita perlu mencari ni dana ni, nak cari untuk buat apa? Nak cari, nak lindungi. Baru sebut tentang kebun getah. Nak lindungi golongan bukan sahaja B40, sekarang dah jadi B60. Dah tambah lagi ramai yang memang tergelincir selepas pandemik. Dan termasuk juga golongan pertengahan. Kerana selepas pimpinan, bukan sahaja di bawah pimpinan PM terdahulu, tapi semasa Tan Sri Muhyiddin, begitu ramai M40 lebih mengecil saiznya. Hilang kerja, hilang peluang, hilang pendapatan, hilang simpanan. Maka bila kita diasak, saudara-saudari, tidak ada mana-mana negara di dunia kerajaan yang bertanggungjawab, maksudnya dia kena fikir macam mana rakyat mampu untuk bersara dengan berkualiti.
Bukan seperti bekas menteri boleh pergi duduk di London, di Australia, di rumah kedua dan ketiga. Jadi keputusan berani, the injection of 500 million supaya kita boleh tampung mereka yang punya simpanan bawah RM10,000. Antara hampir 1 billion. Sorry, RM500. Saya ikut sama dengan PM. PM umum silap, aku pun ikut yang silap. Ya, RM500. Ya. Thank you Datuk Zamri. Tepukan buat kita Datuk Zamri. YB. Ya, selamat berjaya esok meeting ya, YB. Tapi nak tunjukkan memang ketika itu saya fikir satu langkah yang berani. Kerana kita tak mahu populis saudara-saudari. Kita nak katakan kerajaanlah yang pertama menjaga perlindungan sosial untuk rakyat. Maka bila kita nak bersih, nak buat satu dengan baik, sudah tentu susah untuk kita penuhi semua yang mahukan ya, sesuatu yang saya faham. Saya pun tak sangka Datuk Wira Mahfuz. Ya, bila kita punya lama ni, Datuk lagi lama lah, punya lama ni kan tiba-tiba Allah mak. Jadi isu kan, hubungan kekeluargaan. Lepas saya kata tak ada masalah lah. Yang penting kita menang, bukan soal menang semata-mata. Kita menang, kita pertahan kerajaan. Bila sebut tentang Piagam Madinah, saudara-saudari yang bukan Islam kena tahu. Piagam Madinah, our beloved Prophet Nabi Muhammad SAW, he protected not just Muslims but non-Muslims. Jadi kita guna Madani ni nak tunjukkan kita mahu memberikan ya satu masa depan yang inklusif untuk semua. Bukan nak tanam kebencian, nak saja cari ni, nak bergaduh. No, that's not what Muslims are about. Jadi saya nak pastikan, nak katakan untuk menjaga wadah kerajaan perpaduan, kita pun tak sangka ya. Abang Jo boleh terbuka hati. Siapa yang dalam politik kena tahu betapa sukarnya untuk merapatkan jurang. Dan hari ini ada jurang dirapatkan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, tengok peruntukan di umum. Bukan sahaja untuk negeri-negeri yang dikira negeri bersama kita. Tapi antara projek yang diutamakan bagi menangani isu banjir adalah di Sungai Golok, Kelantan. Walaupun kadang-kadang kita geram lah kan dengan pimpinan mereka cakap macam-macam, fitnah kita. Saya ni, dia kata apa? Sakau. Astaghfirullahalazim. Ya, I mean but seriously. Ya, saya nak bagi tahu, maka dengan itu saya setuju. Terima kasih. Ada apa? Keluarga peneroka Felda nak bagi input. Saya setuju Datuk Zul kata, ya kita kena rapatkan saf. Kita kena rapatkan saf kerana sesiapa sahaja, khusus negeri Kedah, bagi keadilan kita ada speaker kat Dewan Rakyat. Datuk Jo tu dulu duduk sebelah saya. Kat Parlimen. Kan, jadi walaupun saya bukan lagi duduk di Parlimen, ya, terima kasih kepada semua yang panggil saya YB, thank you. Saya tak ada masalah panggil saya Izzah, I'm okay. Tapi itu rezeki, right? Because pada saya apapun kita ada rezeki dan tidak menghalang kita untuk menyumbang, melakukan apa sahaja demi membawa ke depan bagaimana nak selamatkan masa depan. Kita kena tumpukan, dapatkan lagi pelaburan. Di negeri Kedah ada pelaburan yang ditolak. Ada bertemu dengan saya, dia kata, macam mana kami nak bina syarikat? Kawasan tu ayak pun tak ada, tak pasang. Aku kata astaghfirullahalazim kan. Jadi nak maklumkan bahawa apa pun serangan, mereka mahu mengaburi mata rakyat tentang apa yang wajib dilakukan bagi negeri Kedah. Jadi pada saya, kita ambil tanggungjawab ini, saudara-saudari, tak cukup kita bercakap sesama kita. Kita kena mulakan dengan rasa yakin. Kena mulakan dengan momentum. Kerana kita tidak buat jahat, kita tidak membawa 1001 janji tipu daya. Dan kerana itulah kita bergerak dalam beberapa bulan sahaja lagi ni. Beberapa bulan sahaja lagi untuk memenangkan kerusi-kerusi yang tidak dapat kita tawan tempoh hari.
Ini patutnya dijadikan satu semangat baru. Saya tahu memang ada rasa apakah yang akan berlaku kelak. Tapi diharapkan ya, kerana sekarang ada gabungan PH, kita kena utuh. Kerana kita adalah parti-parti komponen bersama di kala suka dan di kala duka. Dan sudah tentu sekarang ada tambahan, ya, dalam kerajaan perpaduan ada UMNO, ya, ada juga GPS, ada juga GRS. Just checking, Deshan. Don't make the same 500 million mistake I made. Ya, tapi nak bagi tahu bahawa ya, ini merangkumi. Tapi pada masa yang sama, saya dalam seumur hidup berkempen lah, tak pernah ada level serangan kepada kita. Sampai Madani pun diserang. Menu Rahmah pun diserang. Tak masuk akal. Jadi maksudnya kita, we're doing something right. Hanya tinggal lagi orang Kedah lebih tahu, orang Kedah kena mula, kena gerakan, semua apa, nak cakap macam mana orang cakap pun lah kan. Pasal apapun, kita perlu melahirkan suara-suara yang memang merupakan anak jati di sini. Saudara-saudari, dalam peringkat penerangan, saya tidak akan bercakap dengan lebih detail terperinci, tapi saya mahu selepas pengumuman dibuat, khususnya oleh semua jentera utama kita, tolong saling menghubungi. Kalau tidak ada kerjasama daripada jentera yang rasmi ataupun tidak, maklum kepada Dr. Sophie. Dia akan maklum kepada kami. Pasal dia setiausaha, walaupun dia adalah calon yang sangat baik, Dr. Sophie ni. Dia dah last minute berdan terjun. Dekat pukul 2 pagi kot. Kan? Tapi tak apa. Bila dia kalah pun dia senyum juga. Jadi kita guna style macam tu, saudara-saudari. Yang penting, kita kena gandingkan kerana kekuatan amanah, kekuatan keadilan. Kekuatan DAP, kekuatan keadilan. Kita guna strategi. Di setengah tempat, mungkin nombor 1 yang ke depan, Biak Teshan. Setengah tempat, kita hantar Datuk Dr. Mahfuz. Tapi yang penting, kita kena bergerak secara bersama. Maksudnya bukan sekali di semua gerai P3 orang. Tidak. Hanya please, tolonglah perkukuhkan ya hubungan antara satu sama lain. Saya boleh katakan banyak yang berlaku. Ya, dah sejak kekalahan pada 19 November, tapi saya fikir Alhamdulillah, begitu banyak juga nikmat kita dapat raih. Siapa sangka buat pertama kali dalam sejarah, bukan sahaja kita dapat menang, kita mampu menyediakan belanjawan 2023, Alhamdulillah, walaupun hutang negara terlalu besar. Kita juga buat pertama kalinya, selalunya dia fokus B40 atau 60, tapi dia lupa tentang golongan pertengahan. Kita dah mulakan gerakan juga untuk perkenalkan cukai progresif. Saya tahu saudara-saudari memang tidak mudah Malaysia nak buat lakukan reformasi. Pasal setiap Perdana Menteri kami dengar laporan kan. Masa itulah. Sekarang saya tak dengar laporan. Nak kena clear loh. Kan nak kena jelaskan. Ketika itu disebut memang setiap kali ada agenda mereformasikan ekonomi, sistem percukaian, memastikan kita dapat hasil yang lebih tinggi, tidak hanya menggunakan subsidi untuk perkara-perkara bagi memperkayakan lagi industri, ditolak oleh Perdana Menteri ketika itu kerana takut kalah pilihan raya. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya hutang kita semakin bertambah. Kita hanya bayar interest. Kita tak bayar hutang. Dan hutang ni memang tak salah. Kalau berhutang nak bina sekolah, berhutang nak bina semua institusi pendidikan, rumah ibadat, masjid, yes, produktif ya. Tempat-tempat di mana orang boleh meraih rezeki. Tapi berhutang untuk bayar hutang, berhutang atas angin untuk projek-projek Pak Mantelo, ini adalah kepimpinan yang memang gagal. Jadi saya harap selepas ini kita juga akan gariskan semua jentera yang telah diputuskan. Lebih-lebih lagi setelah setiausaha politik ya, tim selalunya mereka bergabung di semua kementerian, mereka bertemu dan insya-Allah kita akan perkenalkan kerana gandingan ke semua jentera kita.
Saya masih ingat dulu kalau dikatakan banyak pimpinan politik Amerika Syarikat, mereka tak ada influencer mula-mula lah. Sekarang dah ada. Saya baru jumpa TikTok Malaysia tadi. Dia kata, you punya ahli politik Pakatan Harapan lah. Konten pun tak ada. Itu yang orang pertama yang buat TikTok live ah. Itu MB Kedah juga. Dia ada TikTok live. You ada ke? You tak ada, siapa nak tengok? Semua so saya buatlah minggu lepas TikTok live. Walaupun ada beberapa sahaja follower, tak apa. Kita tak putus asa. Kita akan memberanikan diri untuk menambah. Tapi Datuk Mahfuz kena join saya jugalah. Kena buat TikTok live juga. Apa arti memanah ni? Okay. Jadi mereka kata ramaikan lagi. Dia kata insya-Allah, dia kata memang dalam TikTok tidak boleh mengajak orang muda untuk mengundi itu ataupun ini. Tapi kita boleh memperkenalkan diri kita, insya-Allah. Maka saudara-saudari, terima kasih. Saya harap selepas ini kita kena bertemu lagi, tapi dengan perkongsian segala struktur yang ada, perkongsian juga kandungan. Kerana percayalah, setiap seorang daripada kita ada kelebihan masing-masing. Saya sempat, satu je saya sempat buat semasa saya bertugas. Saya pergi Pendang. Pergi inspect projek tebatan banjir bawah Jana Wibawa. Kan? Ada package 2. Saya pergi. Masa tu sempat jumpa lah arwah Kak Ani. Tapi memang yang itu yang saya minat. Kerana saya dulu bawah PSC, memang dalam 2 penggal lah. Hanya penggal ketiga saya sempat jadi anggota PSC kira full time. Okay? Impian saya nak menyiasat ni. Jadi dapatlah jadi penyiasat. Okey saudara-saudari, insya-Allah jangan lupa kita kena gabungkan juga program untuk wanita khas. Saya nampak segala yang kita buat, kita kena pastikan ada strategi khusus. Kalau boleh dikongsikan di peringkat Pakatan Harapan jadual utama. Contohnya 3 program, 1 program setiap bulan yang memang utama, yang kita memang nak pastikan ada high impact. Maklum. Ya maklum kerana pada saya kalau kita dah rancang sekarang, dia fokus kepada wanita. Kerana wanita, saudara-saudari, kena hafal apa tawaran belanjawan. Wanita majoriti sokong siapa? Pakatan Harapan. Women, they are very smart, you know. Very smart. Jadi kita kena pastikan dalam belanjawan ada insentif khusus. Bukan saja untuk penjagaan kanak-kanak, tapi untuk wanita yang selepas bersalin akan diberikan insentif gaji kalau kembali bekerja. Jadi saya nak bagi tahu, kita punya kempen amongst women, you must be very powerful. Okay? Kerana wanita ini akan jadi medan kuat kita. Ya, kerana mereka tak suka itu parti. Tak suka. Kita kena ramai-ramai lah kan. Jadi insya-Allah kalau dapat menangi, kita akan memudahkan usaha kita sedikit sebanyak. Menunjukkan bahawa Pakatan Harapan, gabungan kita menghormati dan memartabatkan wanita. Thank you very much everybody. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.